Assalamualaikum dan selamat sejahtera ke saya Real. Selamat kembali ke channel My Colour Journey. Macam biasa, kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe My Colour Journey. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay, so dekat belakang saya ni dia ada pelbagai jenis contoh lah setup flysheet. Okay, so saya start dulu. Flysheet ni apa? Ramai orang tanya. Flysheet dia ada beberapa nama lah, sama ada flysheet, tub, okay. Normally orang panggil flysheet ataupun tub lah, ataupun rain fly. So benda ni actually benda yang sama, cuma nama dia lah berbeza, okay. Sebab kadang ada negara dia panggil tub, ada macam kat Malaysia sebenarnya dia orang lebih ramai orang panggil flysheet lah. Ada juga negara yang dia panggil rain fly. So actually dia benda yang sama. So kegunaan flysheet ni dia untuk kegunaan utama untuk hujan lah, untuk kita lindungi daripada hujan, dan yang kedua adalah daripada matahari, okay. So sebagai tempat teduhan lah, lebih mudah sebagai tempat teduhan. So benda ni kita jadikan sebagai satu bumbung, okay? Satu bumbung ketika camping untuk kita buat aktiviti. So biasanya dekat flysheet ataupun tub kita gunakan untuk masak, untuk makan, untuk kita rehat, ataupun ada juga orang jadikan sebagai tempat lindungi kemah, okay? So dekat belakang saya ni ada beberapa contoh lah, sebab ramai orang tanya macam mana nak set up flysheet. Perlu ke kemah kita cover dengan flysheet, size flysheet, dan macam-macam lagi lah sebenarnya. So okay, sekejap lagi saya tunjuk satu persatu. Actually kat sini dia ada semua jenis yang biasanya orang buat lah, setup yang biasa orang buat dengan flysheet dan juga kemah, okay? Okay, ramai orang tanya perlu ke kita pasang flysheet atau kemah. Okay. So pada saya dia ikut kepada keperluan kemah yang masing-masing lah. Sebab ada kemah yang waterproofing dia sebenarnya dia dah cukup. Dia dah boleh protect daripada air hujan. Okay, dia dah ada coating khas untuk kurangkan panas. Contohnya silver coating ataupun black coating. Okay. Dan juga ada banyak lagi lah coating-coating lain. So benda tu sebenarnya dah cukup. Okay. Cuma biasanya kalau kita set up tanpa flysheet ataupun tub, dia masalah utama pada saya lebih kepada kita punya common area, common space. Contoh macam VCOR ni, dia ada satu pintu awning. Kita boleh set up common space, cuma dia tak cukup luas, dia tak cukup besar lah. Dia ada limited space. Untuk kita set up simple mungkin sesuai, tapi kalau kita nak satu space yang besar, itulah kegunaan flysheet. Okey, ni contoh. Kita jadikan satu flysheet ni sebagai common space. Sebab VCOR ni macam contoh tadi tu, dia buka awning dia dan dia boleh letak kerusi-kerusi lah. So kalau macam ni, kalau kita nak perlukan satu common space yang besar, kita boleh gunakan satu flysheet ataupun tub macam ni. So kita akan ada satu space untuk kita set up kita punya tempat masak, tempat makan, tempat rehat, okay? Dia memang sangat luas dan dia akan protect daripada hujan, daripada panas, okay? Dan dia adalah satu setup yang basingan lah daripada kemah. So kemah satu unit, okay? Flysheet macam ni, tub macam ni, satu setup yang berbeza, okay? Dia kira dua setup yang basingan lah, okay? So ni contoh yang pertama lah, cara kita gunakan flysheet yang pertama, okay? So kalau flysheet macam ni pula, dia ada banyak jenis, okay? Yang ni dia lebih kepada yang pada saya design dia lebih fancy lah. Dia kadang orang panggil sebagai octagon, okay? Ada yang panggil sebagai hexa tub. Macam ni adalah Vidal Lido Monster, okay? Dia bentuk dia lebih cantik. Ada juga flysheet yang bentuk petak macam biasa. Ni contoh kedua. Contoh kedua adalah biasanya kita boleh juga jadikan flysheet untuk cover keseluruhan kemah, okay? So kalau macam ni, kalau kita rasa tak yakin dengan keupayaan kemah kita, dan dia ada kemah yang dia waterproofing dia kurang baik, okay? Contohnya macam auto tent ni. Auto tent ni sebenarnya dia lebih sesuai untuk daypack, dan dia ada part yang kalau hujan lebat dia masih lagi waterproof. Cuma kalau hujan terlalu lebat dan terlalu lama, dia boleh ada ruang-ruang ketirisan lah untuk air boleh masuk. So yang terbaik adalah gunakan satu flysheet yang besar ataupun tub yang besar, dan kita boleh cover keseluruhan kemah. Contoh macam ni, macam kemah ni dia memang cover keseluruhan,
So dari depan sampai ke belakang. So kalau hujan, so dia protect kemah ni daripada masuk air lah. Dan juga dari segi dia protect daripada cahaya matahari. Okay. So kalau hujan, kemah memang takkan kena direct air. Okay. So dalam masa sama, dia ada space sikit kat depan untuk letak meja, kerusi dan juga simple common space. So kalau setup macam ni dengan kemah size macam ni lebih sesuai untuk solo ataupun 2 orang macam tu. Okay. Okay, ini adalah contoh ketiga yang biasa je orang buat. Okay. Okay, cara macam ni adalah kita akan gunakan fly sheet dan juga dia akan cover sebahagian daripada kemah. Dia tak cover keseluruhan dan juga dia tak buat berasingan. Okay. So macam ni pada saya dia lebih kepada macam extended awning. Okay. Sebab dia akan cover, sebab apa dia cover sebahagian adalah supaya dari pintu dia akan cover kat sini dan dia ada satu space yang besar untuk kita set up common space lah kat sini. Okay, dia ada satu ruangan yang besar dan dia bersambung dengan kemah. Kalau macam ni, okay, dia tak bersambung. So kalau macam ni, kalau hujan kita perlu keluar dan kena hujan sekejap lah untuk masuk ke tub. Tapi kalau contoh macam ni, dia dah extend sekali, dia dah attach sekali fly sheet ataupun tub ni dengan kemah. So bila hujan kita bebas lah sama kita nak buat aktiviti dekat common space ataupun kita nak masuk kemah, kita masih lagi dilindungi oleh satu tub ataupun fly sheet ni lah. So kalau hujan ataupun panas, kita bebas bergerak. Okey, sekarang ni ada juga option untuk korang gunakan satu shelter macam ni, okey, ataupun kanopi macam ni. Sekarang dah ada banyak design lah, banyak pilihan. Yang ni pun korang boleh jadikan sebagai untuk common space sebab dia ruangan dia memang besar. So kita boleh gunakan sebagai tempat masak, tempat makan, tempat santai dengan kawan-kawan. So ini pun satu option yang baik lah untuk kita set up common space. Cuma biasanya kalau kita set up macam ni, dia akan, kalau kita camping, dia akan charge tapak yang berbeza. Okay? So kalau macam ni, dia akan kira sekali lah. Okay? So kalau kita set up separate common space, contohnya macam ni, dia bergantung kepada campsite. Ada campsite yang dia tak kisah, as long korang stay satu tapak, ataupun ada campsite yang tapak dia kecil, dia akan kira 2 tapak. Itu tadi contoh-contoh yang biasanya orang set up dengan fly sheet lah. So sebenarnya pada saya dia bergantung kepada kegunaan ataupun cita rasa kita macam mana dan juga ikut kepada keperluan. Okay? Ada juga kemah yang sebenarnya tak perlukan fly sheet. Contohnya macam kemah Pendok Camp Village M ni dan juga kemah Village L ataupun Village T, sebab dia dah ada extended awning untuk kita set up common space dan juga dari segi waterproofing dia pun dia tak memerlukan satu lagi layer tambahan untuk protect daripada hujan ataupun matahari. Okey. Okey, macam ni pun satu lagi contoh kita set up untuk jadikan fly sheet ni sebagai dia extended awning. Okey. Dia extend, dia maksudnya dia akan attach sekali sebahagian daripada fly sheet ni dengan kemah. Okey. Dan dia ada satu space dekat depan untuk set up common space lah. Okey, lagi satu persoalan lah. Ramai orang tanya size fly sheet yang sesuai. Okay. Yang ni sebenarnya bergantung kepada korang punya setup ataupun korang punya kemah. Okay. Contoh macam ni. Okay, kita kena tengok kalau kita nak cover keseluruhan kemah dan ada sedikit space dekat ujung, kita kena ambil saiz kemah ni keseluruhan dia berapa dia punya panjang lah. Okay, dia punya panjang. Okay, kita kena tahu saiz dia dan kita kena cari fly sheet yang at least dia double, okay, size dia. Dia double. So kita akan akan cover seluruh kemah dan juga dia ada sedikit space dekat depan. Okay. Contoh macam ni. Dia ada sedikit lebihan kat depan. So maksudnya dia ada 2 fungsi lah. Satu dia cover kemah dan satu lagi dia ada extended awning dekat depan. Okay. So macam ni, lagi satu cara kita boleh gunakan extender supaya ujung dia ni dia akan berada dekat tengah-tengah sini. So kita akan cover extra sikit dekat bahagian depan. Okey, untuk contoh yang macam ni, kalau kita nak cover sikit je, kalau kita nak dia attach sikit je kat belakang, at least sekurang-kurangnya panjang fly sheet ni dia lebih kurang kena sama dengan
kemah ni, sebab biasanya kita akan cover dekat sini sampai separuh kemah sajalah. So yang selebihnya dia akan jadi awning, dia akan jadi common space dekat depan lah. Okay, so kalau setup macam ni, kalau korang nak setup satu flash shade ataupun tak basingan, yang ni sebenarnya ikut kapasiti yang kita nak gunakan lah. Biasanya kalau kita beli tub, dan biasanya setiap tub ataupun flash sheet ni dia akan letak lah dia punya kapasiti pengguna. Contohnya macam ni adalah Vidalido Monster M, kalau tak salah saya. So dia sesuai untuk dalam 4 hingga 6 orang. So kalau dalam 4 orang dia memang sangat selesa dan kita ada banyak space untuk kita letak barang-barang. Tadi saya dah buat pusing-pusing lah, kita dah attend tour sikit. Contoh-contoh penggunaan flash sheet ketika camping yang biasanya digunakan untuk family camping lah. So normally memang akan set up macam ni lah. So actually pada saya benda ni bergantung kepada keperluan. Okay. So biasanya pun saya akan sebelum ni pun saya dah buat setup macam ni lah. So setiap setup dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh kalau macam ni, dia akan cover keseluruhan kemah, tapi kita akan ada limited space lah untuk common space dia. Okay. Sebab kita dah banyak gunakan flash sheet ni untuk cover kemah. Tapi benda ni bagus kalau kemah kita dia punya waterproofing dia tak berapa baik. Okay. So kalau contoh setup yang basingan macam ni, pada saya dia memang sangat selesa. So kita punya tub pun memang sangat selesa sebab kita ada satu space yang besar. Sebab kita gunakan keseluruhan space tu, space flash sheet tu untuk common space. Tapi dia punya kekurangan bila hujan, okay, bila hujan lebat dia agak sukar sikit lah kalau kita duduk dekat tub kita dan kita nak masuk kemah memang kena hujan lah, kena bawa payung semua apa. So benda tu agak leceh sikit lah. Okay, macam ni pun saya pernah guna. Okay. Saya jadikan flash sheet sebagai satu extended, kita boleh attach sekali dengan kita punya kemah. So benda ni, function ni bagus kalau kita camping dalam musim hujan. Kalau kita nak masak ke dan kita masuk kemah, benda tu kita akan dilindungi lah, kita takkan kena hujan. Cuma yang kurang menarik, dia nampak kurang kemas sikit. Sebab kadang-kadang bila kita tarik terlalu kuat, kemah kita akan jadi macam penyek lah. So benda tu nampak kurang kemas lah dan nampak kurang cantik. Ataupun korang juga boleh set up shelter macam ni. Shelter macam ni dia sesuai kalau kita nak camping beramai-ramai lah dengan kawan-kawan, dengan family. Sebab kita akan ada satu space yang besar untuk kita buat pelbagai aktiviti. Sama ada kita nak masak ke, kita nak makan, kita nak lepak-lepak. So kita boleh berkumpul ramai-ramai dekat bawah satu shelter. Cuma kalau yang macam ni, biasanya shelter macam ni dia memang makan space yang besar. Dan setengah campsite dia akan double charge. Dia akan charge tapak yang berlainan dengan kemah kita. Okay, dan lagi satu option yang saya prefer sekarang adalah jenis macam ni. Kemah yang tak perlukan flash sheet, dia ada extended awning, waterproofing dia pun memang dah okey. So kita dah ada satu simple common space kat depan. Okay. Contoh lagi kemah yang jenis macam ni, korang boleh biasanya tunnel tent lah. Tunnel tent pun sama. Biasanya kalau kita set up tunnel, dia separuh tu dia akan, kita boleh set up kita punya common space. Dan dia ada satu inner tent dekat belakang sebagai tempat tidur lah. Okay, lagi satu, ramai orang tanya brand flash sheet apa yang bagus. Dekat pasaran sebenarnya banyak brand flash sheet yang bagus. Contohnya yang saya pernah gunakan sebelum ni adalah daripada Vidalido. Okay, daripada Nature Hype pun bagus, daripada Black Dog, DOD, sebenarnya dari Ohana. Sebenarnya banyak lagi brand-brand flash sheet yang bagus. Yang penting korang tengok dia orang punya PU rating. Cari yang lebih kurang dalam 2000 PU rating ke atas. Okay. Okey, untuk flash sheet ni lagi satu, dia ada, biasanya dia ada dua jenis design lah. Satu yang basic shape. Kalau basic shape ni dia bentuk part segi ataupun part segi sama ataupun part segi tepat. So bagusnya basic shape ni dia coverage dia memang maksimum lah, dia full. Maksudnya kalau kiraan dia punya size dia tu memang dia ambil hujung ke hujung lah. Dia memang full coverage, tapi design dia mungkin nampak kurang menarik. Okay. Lagi satu adalah yang fancy shape. Okay, fancy shape ni yang jenis macam Vidalido Monster, Vidalido Butterfly, tub-tub yang bentuk macam hexagon, tu adalah pada saya yang fancy shape punya tub. Okay, kalau tub macam ni dia nampak lebih cantik. Kalau kita set up, dia memang nampak lebih menarik lah. Cuma dari segi coverage area, dia akan kurang sikit daripada basic shape punya tub. Okay. Sebab biasanya dia punya kiraan dia tu, dia akan ambil hujung ke hujung yang part yang penjuru tu. So penggunaan flash sheet ni pada saya terpulang kepada korang nak set up macam mana. Okay.
korang nak set up macam mana, keperluan cuaca macam mana. Okey, saya rasa itu je lah sikit perkongsian pasal fast sheet. Semoga segala persoalan yang korang tertanya-tanya terjawab. Terima kasih kerana tengok video ini sampai habis. Macam biasa, tekan button like, tinggalkan sedikit komen supaya kami terus semangat buat video-video berkaitan dengan camping dekat Malaysia ni lagi. Semoga kita jumpa lagi di video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.